Okay, so basically kita tengah invite Dr. Faizal, alright. So go live with Dr. Faizal. Alright, kita tengah tunggu. Yes. Ha, Alright, nampak. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Faizal? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Sally? Sibuk hari ni lah. Yes, sibuk sikit hari ni sebab baru Sibuk sikit lepas hari ni. talk pasal fertility Okay. juga. So tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkanlah Dr. Faizal. Kalau ada kurang, boleh perkenalkan jugalah, tambah info. Dr. Faizal adalah salah satu konsultan fertility di UKM ataupun HUKM ataupun UKM SC. Ya, betul tak? Betul. Okay. So dia Dr. Faizal adalah seorang pakar fertility. Pada masa sama dia buat super sub dia dah sub, lepas tu dia sub lagi dalam bahagian onco fertility. Okay. Dan juga Dr. Faizal adalah juga visiting consultant di Sanford Fertility International di Bangsar South. Baru join. InsyaAllah, there was beginning tu mesti ada kan, start somewhere. Yep. Okay, so Dr. Faizal nak kenalkan diri Dr. Faizal juga ke? Ada apa-apa yang missing? Orang mana? Tak balik kampung ke? Hari ni ramai orang balik kampung. So tak ada apa-apa, sama. Saya merupakan junior Dr. Saleha. Kalau ikut dalam UPM tu, Dr. Saleha saya punya senior lah. Saya batch Ya 11. Dr. Saleha batch yang pertama ke kedua? Saya batch keempat. Dr. Maiza batch pertama. Okay. Saya batch ke-11 saya rasa. Allah, dah cucu cicit dah ni. Betul. So batch yang ke-11 dalam UPM, lepas tu master dekat UKM, repro pun saya buat di UKM, and then I join Japan team for onco fertility, and yeah, here I am for onco fertility service lah. So hopefully kita punya sembang santai hari ni dapat bagi sedikit gambaran lah kepada pesakit kita mengenai apa itu kesuburan yang perlu dititik beratkan di kalangan pesakit yang baru didiagnose dengan kanser ataupun para kanser survivor. Bersempena dengan kita punya bulan kanser payudara pada bulan Oktober kan, Pink Oktober. Pink Oktober, ya betul. So bila cakap pasal onco fertility ataupun fertility preservation, apa sebenarnya pasal fertility preservation ni? Okay, sebenarnya kalau kita cakap pasal fertility preservation atau onco fertility, sebenarnya benda ni dah lama. At least indirectly kita dah buat pun selama ni kan. Cumanya kita tak macam spesifik kita nak buat ke orang kanser atau bukan kanser. Sebab benda tu bukan benda yang kita highlight in total. So bila kita cakap pasal fertility preservation ataupun preservasi dalam pesakit kanser, itu term yang keluar tu onco fertility. So orang kata onco fertility benda baru ke? Sebenarnya tidak. Kita dah buat lama dah. Okay, so dia lebih kepada kita nak membantu golongan-golongan yang baru didiagnose oleh kanser ataupun dah pun diagnose dengan kanser, kita panggil cancer survivor, untuk mendapatkan zuriat. Itu salah satu dia punya cabang rawatan kita lah. Okay, so maklumat untuk apa ni? Kak Saleha tak apa. Itulah macam peluk kuat tu. Menghilangkan Dah nak tidur ke tu? Okay, so maklumat untuk couple yang ikuti siaran kita secara live ni, hari ni kita akan bincang sembang-sembang. Pada masa sama kalau ada apa-apa soalan boleh tuju dan kita akan go through one by one insyaAllah. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya. So sambil tu kita teruskan perbincangan kita. So pasal dengan teknik rawatan kanser dan ramai yang boleh survive have a good life after that Kalau dulu-dulu tu kalau orang dapat kanser tu ingat dah macam death punya sentence lah. So dah cure tu dah bagus dah. Tapi sekarang ni cure tu it's not a question anymore. More of like quality of life So adakah salah bagi mereka yang dah sembuh kanser tu mereka juga menginginkan zuriat? Betul. Okay, saya suka bila Dr. Sally. Saya panggil Dr. Sally ke Kak Saleha? Panggil Dr. Sally lah. Boleh je. Apa nama glamour. Bila Dr. Sally cakap pasal cancer treatment kan, di dunia ataupun di Asia atau di Malaysia sendiri, sebenarnya kita lebih kepada tengok
kawan-kawan di bidang onkologi telah pun menaik tarafkan rawatan mereka, di mana mereka akan bagi rawatan kanser yang paling sempurna untuk memastikan kesinambungan hidup kepada pesakit kanser. Tapi rawatan-rawatan ni memang agak membimbangkan dari segi gonadotoksik ataupun efek dia dekat testis dan juga di ovari lah. So bila jadi macam tu, kebanyakan pesakit-pesakit kanser muda, especially yang belum berkahwin, berumur belasan tahun ataupun 20-an tahun dan sebagainya, yang masih belum berkahwin ataupun baru berkahwin atau telah berkahwin tapi tidak punya cahaya mata, perlu tak mereka melindungi peluang untuk mereka mendapat jurat? Okay, itu yang penting lah. So bila Dr. Sally cakap apakah rawatan dan teknik yang kita ada selama ni, di Malaysia memang kita dah ada sebenarnya untuk sejuk bekukan telur, kita panggil oocyte cryopreservation. Cuma benda ni tak dikomersialkan di kalangan pesakit kanser. Sebab apa? Sebab kesedaran tu kurang dan kadang-kadang kita rasa bila kita dah dapat kanser ni, the next in line is kematian. Tapi tidak lagi lah sekarang kita tahu kan benda tu. Kadang-kadang budak umur 17 tahun, 18 tahun boleh dapat kanser kan. Bila kita pergi jumpa ibu bapa cakap nak tolong lindungi kesuburan. Tak perlu doktor, anak saya ni mungkin tak berkahwin. So mereka dah ada tanggapan begitu. So itu yang kita tak nak pesakit-pesakit ataupun ahli keluarga kan beranggapan begitu. Sebab bila saya balik daripada Jepun, saya dapat banyak referral. Ada yang baru berusia 28 tahun dah menopause kat Dr. Sally. Dah menopause, tiba-tiba berjumpa pula dengan jauzah-jauzih dia orang dan mahu berkahwin. So masa tu tiba-tiba dah on kita panggil hormone replacement therapy untuk kanser dan untuk menses dan sebagainya. Tanya kita, doktor boleh tak saya dapat zuriat? Kadang-kadang benda tu dah terlambat. We miss the boat at the first line kan. So kesianlah untuk pesakit-pesakit kanser begitu. Itu salah satunya lah. Dia macam dah 2 kali satu diagnosis dah diagnosis cancer tu dah macam dah terduduk dah and then lepas tu dah fight through, dah survive dah go through chemo and then suddenly dapat diagnosis early menopause dan tak boleh menimang zuriat. Itu lagi sekali lah and for the rest of their life. So selama sampai usia dia 60 tahun tak ada zuriat yang itu memang dan have to go through that so it's very painful lah. Betul. So kalau kita tanya pasal onco fertility ni ataupun untuk mereka yang cancer survivor ni, apa jenis rawatan yang ada? Apa yang kita boleh bekukan? Kita boleh bekukan telur, macam saya cakap oocyte cryopreservation. Kita boleh bekukan baby, kita panggil embryo cryopreservation. Kita boleh bekukan tisu ovari, kita panggil ovarian tissue cryopreservation. Dan kita juga boleh bekukan sperm ataupun sperm cryopreservation lah. So semua ni bergantung kepada jenis rawatan, keadaan pesakit dan juga status pesakit tersebut lah. Kalau ni pesakit itu masih lagi bujang dan dia sudah pun mempunyai dah datang haid, dah cukup umur kita panggil, bagus untuk kita membekukan telur. Telur ni maksudnya oocyte lah, di mana kita stimulasikan ovari dan kita buat macam separa IVF, di mana kita just collectkan dia punya telur-telur dan kita bekukan. Dia sudah pun dikira sebagai rawatan standard untuk pesakit-pesakit yang post-pubertal. Tapi kalau dia sudah mempunyai partner ataupun pasangan hidup, suami dan sebagainya, kita boleh membekukan baby. Kerana membekukan baby yang paling terbaik. Kerana selepas mereka sudah selesai menjalani rawatan kanser dan sudah diputuskan bahawa mereka telah pun cancer free, kita terus boleh prepare untuk dia masukkan baby baliklah ke dalam rahim. Kalau oocyte ni kita nak cari sperm dia dulu kan. Okay, the next thing in line is kita boleh bekukan tisu ovari. Pembekuan tisu ovari ni, Dr. Sally, sebenarnya dia dikira agak baru di Malaysia. Kerana tisu ovari ni kita dulu-dulu di Eropah sana dia dibekukan dengan kaedah slow freezing ataupun secara sejuk beku yang berunsur perlahan lah, kita panggil slow freezing. Tapi di Malaysia kebanyakan kita punya pusat reproduktif menggunakan kaedah vitrification ataupun rapid freezing. Rapid freezing macam beku secara tiba-tiba daripada cepat. Itu kita panggil rapid freezing ataupun vitrification lah. Justru untuk tisu dibekukan dengan cara rapid freezing ni, dia baru diperkenalkan di Asia, di mana di bawah Asian Society of Fertility Preservation lah ataupun Persatuan Asia telah membuat satu kajian dan juga memperkenalkan media dan device atau alat baru untuk vitrification ni lah. So jadi di Malaysia kita dah start mengadaptasikan
penyejuk bekuan tisu ovari ni berdasarkan kaedah yang diperkenalkan tersebut. Dan Alhamdulillah setakat ni di UKM sendiri kita telah membekukan sekurang-kurangnya saya rasa dalam 9 atau 10 pesakit dah mendapat manfaat daripada penyejukan beku tisu tersebut. Kebanyakan mereka berumur 18, 19 tahun yang macam tak ready untuk collect telur, dan juga mereka tak ada masa yang sesuai. Sebab kalau nak collect telur tu dia perlukan 2 minggu, dia hanya bagi masa saya 5 hari je untuk fertility preservation. So the best is ovarian tissue lah. So kita ambil je ovari dan kita simpan. Itu cara dia. Okay, so that's a lot. Kalau untuk lelaki pula macam mana? Apa yang senang ke? Lelaki senang. Untuk lelaki senang saja. Kita hanya keluarkan sperm saja. Problem saya ni Dr. Sally kan, sebab sekarang dah buka center onco fertility. So kebanyakan orang macam refer, kadang-kadang kes tu adik tu tak akhir balik lagi. So macam mana kita nak dapatkan sperm? So kita kalau setakat sperm tu insya-Allah kita boleh keluarkan. Kalau bila dikeluarkan secara manual tak dapat, kita guna kaedah TESA dan PESA, di mana kita boleh sedut sperm tersebut dan kita freeze-kan lah sebanyak mana yang kita boleh. Tapi problemnya kalau kita nak bekukan tisu testis, itu belum lagi dibuat. Dah dibuat di luar negara, tapi di Malaysia sebab kita menggunakan kaedah vitrifikasi, kajian saya di Jepun lah, masa saya attach as fellowship tu, saya buat kajian mengenai tisu cryopreservation lah, testis ni. Sangat teruk lah dia punya outcome kalau kita guna vitrification. Sangat teruk. Ya, so kita kena guna slow freezing. So slow freezing nak kena buka balik mesin slow freezing, kena baca balik dia punya manual, nak tu implement balik kat Malaysia slow freezing tu. So that's why saya harap bila saya join Sanford, kita ada mesin slow freezing. So kita akan menggunakan balik mesin tu lah untuk kita kickstart balik kita punya experimental, tengok macam mana. If there is a good outcome, then kita boleh adapt the slow freezing method lah rather than vitrification method lah. Tapi so far lelaki kita ambil sperm je Dr. Sally. Unless dia terlamat belum lagi sampai usia balik, dan itu yang kita dalam keadaan yang agak sukar lah masa tu kan. Sebab belum lagi ada kita boleh bekukan tisu gatal pula. Tisu testis. Banyak sangat dah fikir nak cakap apa kan. Okay. Alright. So okay, macam mana nak mula? Okay, katakanlah dapat diagnosis bila couple katakanlah couple ni dah berumah tangga dan dia dapat diagnosis ada kanser, contohnya kanser payudara, tapi dia belum lagi menimang cahaya mata. So apa yang mereka perlu lakukan? Okay. Senario yang diberikan tu memang senario yang selalu saya dapat, especially UNMC selalu refer dekat saya breast cancer lah. Their breast oncologist is very good in this field. So usually kalau patient ada breast cancer, apa kita tengok adalah kanser tersebut adakah dia bersifat agresif. Agresif means yang dia ada ERPR positif ataupun tidak, sebab reseptor dia kan. So ERPR positif ataupun tidak. And then kita akan tengok stage dia, dan kita akan tengok realistic survival for 5 years. Kalau dia boleh bagi semua tu nampak okay, then kita akan start. Untuk breast cancer, good thing about breast cancer, kita boleh modify timing of fertility preservation, Dr. Sally. Di mana kalau onko kata kita ada 2 minggu sebab dia orang nak pergi operation. So kita kata 2 minggu nak operation, tak sempat kita nak buat usai cryopreservation, kita suruh dia operation dulu. Jangan bagi kemo lagi, operation dulu untuk reduce the tumor bulk. Then while recovery on operation, kita start inject. So kita akan start inject untuk kita dapatkan embryo lah. The best for breast cancer kalau dah kahwin is embryo. So kita akan jab for usat retrieval macam biasa. Tapi untuk Dr. Sally punya pengetahuan juga, kita akan start random start. Dia tak tunggu period dia hari ke-berapa tak payah. Kita random start, then kita guna 2 stimulation, then kita try to harvest as much egg as we can during these 3 weeks of harvest, and then kita dapatkan embryo, freeze blastosis. Dapat 5-4 blastosis pun tak ada masalah. Okay, bila nak bagi dia pregnant, dia akan tanya, doktor bila saya nak pregnant ni, sabar adik, habiskan dulu awak punya rawatan. Okay, usually kalau kita tengok study sekarang, kita ada study yang kita buat untuk tengok when is the breast cancer survivor boleh pregnant. Usually after dia dah, kita panggil remission, dalam masa 2 tahun dia dah remission on tamoxifen for 2 years, then kita boleh off tamoxifen after 2 years.
and then kita wash up period for 3 months, then baru kita akan start FET lah. So kita dah masuk dalam that study for that in my center dekat Japan tu. Kita dah follow up patient, memang for patient yang kita bagi pregnant after 2 years of tamoxifen and 3 months of wash out, dia punya outcome is very good, tak ada birth defect, tak ada reactivation of breast cancer and things like that. So yeah, 3 weeks for stimulation, cancer treatment, 2 years of tamoxifen, 3 months of of wash up and pregnant. So dari sini boleh bayangkan tak berapa lama kan benda tu kan. So that's why embryo is the best. Sebab dia habis je terus masuk baby. Kalau kita ambil usai kan, atau kita ambil ovarian tissue, nak kena stimulate lagi, baru nak masuk baby lagi, baru nak jadikan baby lagi. So it takes time lah. And then the usai kalau kita simpan kadang-kadang 40 kita simpan, yang boleh guna 5 je kak. Because the cryopreserve kalau for more than 5 years, 6 years kan, utilization take place. So it can actually reduce the outcome lah. Oh. So berapa ramai yang actually datang so far yang tahu pasal oncofertility ni daripada contohnya daripada breast cancer kan. So how actually you sambut patient couple-couple yang ni datang untuk mewar-warkan ni? So far the kickstart of oncofertility saya ada almost 25 patient. Almost 10 patient saya dah buat embryo cryopreservation. 1 patient OTC, and then kita orang belum lagi ada usai cryopreservation sebab kebanyakan usai ni yang datang kat saya Muslim patient, dia misconception that virginity is a must in Islam. So that's why dia orang reluctant for usai. So OTC and embryo lah. Kan? So usai ni susah sikit. I not yet have usai cryopreservation. So far dalam 20 orang, Dr. Sherry. Usai tu maksudnya telur. Yes, telur sahaja. Yes, telur sahaja. Because kebanyakan mereka yang bila kita kata nak buat usai je, tak nak. Bila kita kata buat OTC, cost kan. So diorang macam seorang je yang accept for that. And then yang lain tu semua adopt for so-called the lean one lah, which is GIH analog. Because some small study show that GIH analog can help in protections during the chemotherapy in breast cancer patient. Tapi masalahnya Dr. Sally, itu adalah study yang tak strong. That's why ASFP, ISFP, ASRM cakap GIH analog should not be used as protective mechanism. Tapi in the case of patient tak nak apa-apa, then we can give that lah. That's kebanyakan patient saya still adopt for GIH analog. Apakah Cewa, apakah aku ni macam apakah usaha apakah anda terbaru saya belum lagi. Apakah yang dilakukan untuk kita mewar-warkan, educate the couple sebab basically bila dapat diagnosis cancer tu dah shocking enough and then time untuk buat surgery tu usually within 2 weeks, if not within 3 or 4 weeks, tak lama untuk mereka nak rearrange diorang punya plan, and then suddenly in between tu ada pula datang fertility. Sejauh mana dia punya urgency bila dah dapat diagnosis, lepas tu dia refer kat you Dr. Faizal, and then lepas tu discuss pasal semua ni. Okay. Usually sebab di UKM saya dibawa masuk ke dalam MDT lah, ataupun kita panggil multidisciplinary team discussion among breast cancer, onco dan juga patologi lah. They have the MDT for breast kan. So I was there in the meeting lah. Usually memang kita ada suarakan, tapi kebanyakan pesakit akan withdraw because of cost. So usually apa yang kita buat dengan pesakit tersebut adalah kita cuba untuk bagi tahu senario akan datang, apa yang akan berlaku kepada telur dan juga ovari mereka sekiranya tak membuat apa-apa. Especially kalau kes yang memang guna high dose toksik dan juga radioterapi sekali lah. So kebanyakan pesakit tu dia bukan reluctant sebab dia tak sedar. Ada yang menangis-nangis, yang memang nakkan rawatan kesuburan ni. Tapi disebabkan kos Dr. Sally. That's why saya tengah bincang macam mana nak improvekan kos untuk dapatkan macam NGO ataupun makna or something yang boleh nampak benda ni sebagai satu keperluan kepada pesakit-pesakit kanser kan. Sebab benda ni bukan benda congenital. Mungkin dia orang dah besar baru dapat this kind of issue kan. So how we can actually put it as part of the
cancer treatment punya apa Ya, nama tu rawat. coverage lah kan. So far untuk saya implement benda ni, saya akan cakap kepada mereka apakah rawatan yang mereka perlu ambil, dan saya akan tekankan mengenai realistic survival more than 5 years, and saya akan keluarkan statistik bahawa kebanyakannya jenis kanser awak ni sembuh seperti sedia kala, especially hematological. Whereby kalau dia orang hantar stage 4 pun, bila dia orang buat bone marrow transplantation ataupun donor HLA punya terapi, dia orang memang 100% cancer free sebab dia orang memang tukar dia orang punya bone marrow kan. So kebanyakan mereka adalah cancer free, maksudnya 100% survival. Tapi problem dengan dia orang kena dapat satu chemo induction yang sangat kuat dan hebat sampai semua gugur, sampai ovaris semua mati. For them to survive. So saya kata before you go through that kind of, kita panggil X-Men punya transformation tu, that's why you need to actually do something lah. That's why kebanyakannya pesakit-pesakit hematologi tu senang kita nak counsel sebab kita letak je pap, your cancer is 100% cure. Your cancer is 90% cure. So but Yeah. you need to go to this. Tapi yang breast cancer tu susah sikit sebab dia melibatkan husband. Kadang-kadang husband tak sanggup nak lihat wife dia go through two procedure. Satu nak ambil ovaries ataupun satu nak ambil oocyte and things like that kan. And then satu lagi nak go through cancer. Dia akan cakap macam ni, ayat penutup dia, tak apalah doktor, kita ambil anak angkat je doktor. Macam tu. So kita pun macam bersifat redha, tapi kita cakap lah tak apa, kita akan usaha selagi boleh. Kalau itu pilihan then tak apalah. Tapi itu je lah yang saya boleh berkongsi lah dengan pesakit saya setakat ni. Tadi Dr. Faizal cakap pasal kos sebagai a big barrier daripada untuk ambil rawatan ni. Berapa kos tu roughly? Okay. Roughly okay. Kos tu tak banyak lah sebenarnya. Kos tu kalau kita tengok dari segi IVF kita dekat kita punya pusat kan, Dr. Sally, it's lebih kurang je. Cumanya kalau usai tu kita buang part ICSI tu sebab kita tak guna ICSI. So at least kita punya part ICSI tu dah boleh buang 5K macam tu. Sebab ubat mungkin lebih kurang sama. So saya rasa usai preservation at least 8 ke 9 ribu. Okay, 8 ke 9 ribu usai. Embryo preservation is similar like ni 14 to 19K depending on the center and medication. And then ovarian tissue, dia punya cost for UKM is about 8,000 plus lah. I think Sanford also is a similar thing, but 8 to 9,000 plus. The cost is actually separate from laparoscopic lah. Laparoscopic maybe we can cover with insurance. Operation. Yeah, but the cost is more on ovarian tissue is about 8 to 9,000. Oh. Jadi kiranya tak, compared to dengan IVF biasa, usually IVF, so IVF biasa is yang standard IVF maybe around 15 under 20 lah. Yes. So it's about the same price lah. Yeah, it's about the same price. Cuma dia banyak maintenance kan sebab dia nak kena simpan tisu tu and then every year ada maintenance. Maintenance about every 2 year or yearly lah depending on the center. Yeah, true. Okay, so wow. Banyaklah percabaran Dr. Faizal kena lalui untuk terangkan apa benefit dia. I think it will take time lah for the maturity of the community of orang untuk understand the whole process. Even dengan IVF itself pun banyak, rawatan IVF itself pun dah banyak stigma or banyak orang tak datang kan. Lagilah on top of that situasi macam ni yang lagi dia punya hindrance dia teramat tinggi So Dr. Sally sendiri pernah jumpa pesakit-pesakit kanser macam tu? Kita pernah dengar, bila kita buat Insta Live macam ni hari tu kita buat pasal thalassemia dengan doktor daripada Jabatan Hematologis ada pesakit yang hematologis lah yang diorang dah lalui leukemia punya treatment, dah cured. And then they are very young, they are like 20 tahun, early 20s tapi diorang dah ovary dah no longer functioning because of the rawatan chemo. And then it's very sad to go through that and then just say that fortunately kita tak ada apa-apa yang kita boleh buat untuk rangsang ovary tu kan. So masa tu geram tak rasa?
So I mean like maybe masa tu teknologi tu tak sampai lagi kat Malaysia. Dr. Faizal tengah buat fellow lagi kat Japan. Tak, this is not me. It's our fraternity, Dr. Sally. It's our fraternity as reproductive that actually can do all. Actually, we can offer this to our patient actually. I think in Sofia sendiri, kalau patient datang, breast cancer whatsoever, yang dah ada partner kan, you can just stimulate by yourself. It just maybe you a little bit afraid kalau dia ada ERPR positif, you takut how you want to follow up that patient and things like that. Is the only thing that kita hinder lah as reproductive. Because me myself, bila saya buat this treatment, I have my own fertility clinic yang akan review the patient every 3 to 6 months to see how they cope, how is their curie activation of dia punya cancer cell and things like that. And I will direct discuss with their oncologist lah what to do if I detect something. That is what we do lah. So basically kita kena wawarkan kepada doctors juga yang dari such thing as Saya punya dagu ni berlipat, saya malu. tak apa, maksudnya bahagia tu. Kalau kurus je tu so maksudnya kita kena wawal kat doctors, all the patient juga that there is such thing as kita boleh preserve kita punya fertility and then so that people more aware, especially kita kena approach hematology department, breast cancer ataupun oncology itself sebab sebelum diorang buat bagi chemo, bagi radiation, so that diorang at least refer the young girls, the young boys or untuk at least dapat some idea about fertility. They mungkin diorang tak nak pun buat rawatan ni kan, tapi at least diorang inform ada such thing, ada pilihan tu, because kita tak nak lah datang situasi kata now I survive but what is the point of life bila kita tak boleh nak meniman cahaya mata, or even maybe marriage will be a question, so but lah masing-masing. Dr. Sally ada satu patient datang dekat saya before I fly to Japan. Dia ada breast cancer. She was doing her PhD in UK and then she had breast cancer and then she already had fiance at that time. So she fly back and heard about so-called onco-fertility yang I nak buat. I tak train lagi masa tu and come and see me. And then say I want something to do with my usai or my MR. Yes. At that time I don't have any muzakarah to share. I don't have any guideline to share. So I cannot do anything. So I said to her that I only can give her GNR Chanelok. Then I fly to, and then she cried because she think that if she go through the chemotherapy, her fiance will left her. So she really think, because she's educated, she ongoing her PhD in UK, and then she heard that she need to do some sort of like embryo or oocyte, which is very costly in UK. That's why he come back to Malaysia. Hopefully he can do in Malaysia. So he cried a lot. And then I went to Japan and then discussed this case with my mentor, Professor Suzuki. Then he said that OTC is the best, blah blah blah, and things like that. But I only can give her GN Chanelok. So when I come back, and then she know that I come back, then he come and meet me. She said she on GN Chanelok, AMH from 11 jadi 0.7 post chemotherapy despite GNI Chanelok. So I don't believe GNI Chanelok. Okay? Yeah. And then it's not recommended pun. Yes. And then she said to me that her fiance dah tak jadi nak kahwin. So dia kata memang tak apalah doktor, saya dah tak ni. Tapi he cried again because he said that maybe this is because tak jadi kahwin. But after 3 months, he called me back and said that he jadi pula kahwin. And then he want to do an IVF with me because he considered as poor ovarian reserve lah. So he married now, and I think next month we started her journey for IVF. But I already told her that for AMH, the outcome is like this and like that. I only can assist with IVM if I can just get a golden egg like 1 or 2. But GV or M1, that I can actually go for in vitro maturation. That I also bring from Japan, and then hopefully if she get pregnant, so then it's good. It will be a case report. No, this story. I was invited by apa nama tu Caterpillar Book something to write some sort of interesting story tau. So I do the short cerpen mengenai this cinta dan cancer. So I already send for publication. So hopefully nanti I boleh ambil tanda tangan untuk that book. A compilation of the story lah kan. So I think in Oncofert this is the first one that I feel touched.
I feel touched about this case yang I rasa macam some patient really passionate, you know, and really affect her life that he can actually share with us, and then she really eager for the treatment, and then the fiance is like Hindustan, sekejap nak sekejap tak nak, you know. So it's like very ada conflict of interest kat situ, and then what if you can give her the thing that they want, which is a child. So yeah, that is one thing that maybe is satisfaction if you need, but the best is actually prevention lah. Now we have prevention is better than we want to cure is what is already Yeah. broken kan. Yeah. Because nak undo that it's 0.1 AMH tu. Okay. Yeah. Kan susah kan. Tak tahu nak But then control there are I think cases like dekat Sofia, even 0.1 ada yang dapat pregnant, ada yang natural lagi. Okay, baru nak start IVF tengok period tak datang. Yeah. 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 UPT positive, huh? Because actually AMH tu maybe predictability of ovulation is very low. Tapi once they get pregnant, they can just pregnant as normal kan. That's why I hope for that. Hopefully. InsyaAllah. Maybe while dia masih muda, insyaAllah quality telur tu still good, and then ada soalan daripada Amirah, mana boleh dapat cerpen cinta dan kanser tu, doktor? Sila share. Okay, kanser dan cinta tu saya cakap betul, saya dah tulis dalam tajuk buku dia 21 case akan diterbitkan oleh Caterpillar. Tapi supposedly terbit September 2021, tapi because of this MCO and things, nanti Caterpillar akan buat promotion, nanti kita tengoklah chapter nombor 13 tak salah saya, kanser dan cinta. Itu memang kisah Caterpillar tu penerbit Penerbit dia. Apa ni? Caterpillar. Penerbit dia. Okay. So kena wawarkan lah bila dapat ni, nanti bila dia you know, it's good to inform, bagi tahu this is the situation. It's very complex, very emotionally drained. Sampai kita pun sekali tertarik sekali kan. So like that situation. Kita pun rasa ni tahu, satu lagi kes tu daripada Perak, she has this colon cancer, adik umur 21 tahun. Mak dia datang naik bas kak, jumpa saya. Doktor dekat Penang kata kalau bagi radioterapi, kemoterapi ni memang ovary gone. Dia dah ada boyfriend. Mak dia pegang tangan saya. Walaupun Islam, Muslim, makcik minta tolong kalau ada bantuan keuangan untuk anak dia. Dia boleh nak buat usai tapi dia memang sangat-sangat not well to do. So saya memang menangis lah masa tu. Saya cakap makcik, kalau saya ni ada apa-apa bantuan saya dah bagi makcik nombor satu. Tapi kesian, that kind of feeling, you know, when, you know, bila kita buat gynae onco, that's why I hate gynae onco. Because to break a bad news, you know, this one also same. You have the treatment, but the hinder is more on like, sometimes cost lah. Kita tahu kadang-kadang it's not that big, tapi datang daripada kampung, budak masih lagi belum bersekolah, belum bekerja dan sebagainya kan. How you want to add on this kan? So itu yang kita kata benda yang add on our emotion lah when we treat the case of oncofertility. Okay. So yes, it's very draining to be honest. Tadi Dr. Faizal ada cakap pasal muzakarah. Ni adalah satu basically dari segi oncofertility. Saya boleh PU lagi, tapi saya bolehlah cakap pasal muzakarah. Sila pakai. Okay. Okay, so it's a new thing. Mula-mula yang daripada kita faham dari segi fatwa dekat Malaysia tak dikeluarkan lagi fatwa, and then especially pada wanita ataupun mereka yang tak berumah tangga lagi, so tak boleh ambil telur simpan sebab kita tak kahwin lagi. So tapi ada perubahan dari segi fatwa lately. Dr. Faizal, kalau Dr. Faizal boleh sharekan dengan kita. Okay, masa saya balik daripada Jepun tu, kita macam nak start ni, the first hinder ataupun tentangan hebat ni daripada kita punya praktis sendirilah. Because walaupun kita tak ada akta reproduktif di Malaysia, tapi as a hidden law, kita follow Muslim because we are Muslim country. So bila kita nak start ni, saya tengah cari macam mana saya nak start benda ni. So I get to my friend in KKM, Ministry of Health. Dia orang tolong kita go through Jabatan Agama Islam Mufti Wilayah Persekutuan lah untuk buat satu muzakarah yang bagi kita agak emergency juga sebab masa tu
Pengacara Yeah. Agung ada melawat satu budak di HKL budak tu ada kanser and then that is berkaitan dengan sperm. 16 tahun pemasuk tanya kenapa tak boleh simpan dia punya sperm, because lepas ni mungkin dia dah tak boleh dapat anak. Then all been called and then dia orang buatlah satu muzakarah ni, tak ada kata capai sebab nak buat untuk Malaysia is very difficult. So Mufti Wilayah Kuala Lumpur telah berbincang sesama sendiri dan juga dengan ahli-ahli agama wilayah Ketuan telah mengeluarkan muzakarah lah untuk kita. Dia berkata untuk diguna pakai lah, yang mana kita diharuskan untuk menyimpan benih seperti telur, sperm, embrio kan, untuk pesakit-pesakit yang belum berkahwin. Embrio bukanlah telur dan juga usaid untuk yang belum Telur berkahwin. dengan sperma. Untuk yang belum berkahwin yang akan melalui dawatan kanser yang akan mengakibatkan kesuburannya terjejas. So hukum dia harus. Tapi benda ni bila kita share Dr. Sally dengan kawan-kawan kita di Reproduktif, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Sebab bagi mereka dari segi interpretation tu berbeza-beza. Jadi ia bukan fatwa. So saya dapat juga referral daripada hospital Lembah Kelang lah, walaupun dalam wilayah itu sendiri, mengatakan bahawa mereka tak buat benda tu sebab mereka tak accept the muzakarah. So saya macam keliru di situ. Tapi bagi saya yang memang memerlukan fatwa muzakarah sebegini, saya akan accept lah kes-kes yang di-refer daripada luar yang tidak dibuat di luar berdasarkan angle yang lain. Mereka interpret benda ni dari angle yang lain. Suka saya nyatakan di sini juga, saya bersama-sama IKIM sekarang, Institut Kefahaman Islam Malaysia, tengah dalam fasa untuk membuat fatwa kebangsaan. So saya dilantik sebagai salah satu daripada pengkaji, subjek expert lah untuk benda ni. So hopefully saya dah bagi saya punya pandangan dan juga kita dah buat kertas kerja mengenai apa scientific evidence-nya yang kita perlu dan sebagainya. InsyaAllah akan dibentangkan untuk fatwa kebangsaan akhir tahun ini dan cuba dibawa kepada parlimen dan sebagainya untuk dibentangkan sebagai akta jugalah dalam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. So itulah lebarnya saya menerangkan. Sebenarnya saya nak semua orang tahu bahawa kita buat tu halal dan thayyiban dan kita rasa benda tu sangat perlu. Teramat perlu. Satu lagi Dr. Sally mengenai PUMH juga ni, sebenarnya kita nak kena selitkan juga PUMH ni yang walaupun tak ada kereta, tak ada apa, tiba-tiba tak ada MH law kan, tak kahwin lagi. Boleh tak kita nak buat buku ni? Okay, so bagi saya dah bertanya secara lisan lah kepada Jabatan Agama Islam. Sebenarnya boleh. Sebab bagi kita, satu benda yang tak dapat dirungkaikan dengan akal. Mengapa mereka low MH walaupun mereka masih di usia yang kita katakan kesuburan itu sepatutnya tinggi. So mungkin ada hidden things yang happen in dia ni yang kita rasa memang bersifat penyakit lah. So kita boleh interpret in term of that, kita boleh sebenarnya. So itu pun saya dah masukkan dalam IKIM. So hopefully we can get sama-sama lah benda tu. Single with PUMH dan juga single with cancer. Hopefully. Dan juga macam penyakit macam endometriosis yang dah datang, lepas tu dah buat cystat, lepas tu buat lagi, dah naik balik sis. Recurrent kan? Recurrent endometrioma yang AMH dia dah rendah, itu pun telur tu akan kurang. Sama juga dengan perawatan kemo, telur dia akan kurang. Bagi mereka yang contohnya dah buang ovary sebelah sebab sis besar, tinggal sebelah je lagi. So I mean kenapa kita kena biarkan mereka macam tu bila teknologi ada. So kalau saya memang kita akan fight lah ni. Tu yang bawa. Itu saya cakap, saya rasa bila saya bentangkan tu pun saya memang selitkan benda-benda macam ni Dr. Sally, sebab saya rasa kita sebagai doktor reproduktif yang melihat benda tu. Orang-orang yang tidak melihat dari sudut tu, dia orang rasa macam kita macam mengambil kesempatan untuk benda. Tidak, kita tak ada pun nak mengambil kesempatan. Kita memang lebih kepada bersama untuk memakmurkan teknologi dan juga memberi impact kepada quality of life of the patient. So at the end of the day, the patient will end up with us. Okay, that's why we need to help the patient. Okay. Sebab nanti patient kata, doktor tak ada ke apa-apa boleh bagi saya ada telur bila dah menopause. So it's like, it's so hard. It's pedih sangat. In fact kalau lah, kalau kita agresif sangat kan, macam like memang suruh mereka yang buat buat AMH yang kita suspect ada period tak menentu ataupun ada apa-apa symptoms ataupun nak buat cyst ke, buat AMH tu selalu macam check mereka punya baby. Tapi maybe that is a bit too macam medicalized, terlampau macam
Ya. So bayangkan nanti nak kahwin, this is my fertility card, this is my sperm count, this is my Buktikan AMH. dulu sebelum kita hold hand kan. Buktikan kepadaku awak subur macam tu. So kena endorse by Dr. Faizal, subur Tayyiban. Ya, itulah. Tak, kadang-kadang kita pun bila kita duk berbicara pasal benda ni, kita perlukan kesedaran di kalangan kita jugalah. Doktor-doktor Ya, pakar betul. sakit puan yang merawat. Sebab kita yang hold dia sis, kita yang buat operation untuk dia orang kan. So kita tahu benda ni memang akan dijaskan dia orang. So kita nak benda tu diambil kira untuk dia orang lah, on part of the cancer. Wow, okay. So, Banyak, how ini about macam ilmiah kalau... sikit ilmiah sikit malam ni. Hari tu saya join dengan Kak Maiza, macam lebih kepada santai semua kan. Ni macam ilmiah sikit. Oh ya ke? Ni bersemangat, berkobar ni pukul 9, pukul 10 malam dah ni. Okay. Okay, macam mana pula orang kata social freezing? This is the next one. Contohnya wanita tu usia dah mid-30s ya, and then tak jumpa lagi pasangan ya. Kalau dekat negara barat ya, diorang dah start dah kumpul telur ya. Macam maksudnya dia tak jumpa lagi pasangan, tapi maybe in future who knows akan jumpa the right person ya, tapi by that time mungkin telur pun dah kurang. Bagaimana pula situasinya untuk mereka? Fizawati dah cakap dah. Harap sangat berdoa penyimpanan telur ni. Okey, jodoh lambat. Okey, kita doa sama-sama insyaAllah. Okey, macam ni Fizawati, Dr. Sally benda ni sebenarnya ada banyak debate lah dekat dalam Muslim country juga sebenarnya, because dekat negara-negara barat benda ni dibuat disebabkan memang diorang tahu bahawa dengan decline-nya age akan decline-nya AMH tersebut. So masa tu juga bila kita nak kutip telur tu, kita nak telur yang optimum dari segi DNA, nak kurangkan kromosom anomali bila kita buat IVF dan sebagainya. So benda ni sebenarnya kalau kita kupas dari sudut angle perubatan, ada keperluan juga sebenarnya. Kalau kita cakap dari segi sudut perubatan, sebab kita tahu kalau misal kata wanita-wanita ini memang susah untuk mencari jodoh dan usually akan dapat jodoh masa usia-usia 40 ke atas dan sebagainya. That's why kita cakap kita tengok angle yang perubatan, memang kita nak optimization masa 35, 36 tahun macam tu kan. So bagi saya setakat ni untuk yang bukan Muslim, insya-Allah tak ada masalah. Memang kita buat lah, dan kita memang benda yang diorang tak dihalangi dari segi diorang punya law agama, why not they do, because they can cause more advantage to them. But in term of Muslim, kita akan cubalah cakap macam mana nak kupas dari sudut perubatan, ialah kita nak tengok kalau dia buat dia punya AMH tu makin menurun, there is evidence that dia punya keperluan dekat situ kan. Itu yang saya cuba sebab masuk. tak tahu lah. Itu yang saya cuba masuk tu. Kalau betul dia besar sangat telur dia tak ada kan, jadi nak masuk dalam golongan yang perlu, dan kita buat AMH. AMH makin kurang, then jatuh hukum. InsyaAllah harus. Macam berapa tu. Banyak kurang tu, kurang je boleh buat. Tak, dia macam ni. Kita nak tengok kurang yang boleh buat adalah kurang in term of fertility. Kita tak nak tengok Poseidon group Kak Saleha, because Poseidon group is less than 5 because it's more on co-responder blah blah blah. Tapi for us, the fertility, for me, I will take for picogram less than 10 is considered low, and then for nano you can also take for less than 7 or 6 you dah kata low lah, because you don't want them to very low, okay, to get the eggs. So that's why dalam AKIM ni pun saya akan masukkan the borderline kind of low, and I will interpret as fertility potential AMH rather than low AMH for ovarian reserve lah. InsyaAllah. I mean kalau kita apa? InsyaAllah. InsyaAllah Fida, kita akan cuba untuk berdebat dengan ahli-ahli agama untuk memudahkan, sebab Islam ni memudahkan, bukan Ya, betul. Okay, kita kena interpret in beberapa angle untuk memudahkan benda tu. Okay, Dr. Siri cakap apa tadi? Sebab kalau kita tengok macam negara macam Egypt, for example, diorang allow. I mean like kenapa? Diorang pun Muslim juga, fatwa diorang juga kan. Boleh kita ambil fatwa diorang. Tapi kalau akak baca saya punya onco fertility in Malaysia, Islam perspektif tu, akak tengok dari segi Al-Azhar itu sendiri, diorang ada banyak sangat dia punya mazhab. So we need to go for Syafi'i yang very strict. Kalau kita nak adapt mazhab lain, insya-Allah Kak, because diorang ada
dia orang ada mazhab lain yang lebih kita panggil toleransi lah kan. That's why kadang-kadang kita bila kita cakap kan, kita patah dekat mana tahu, dekat mazhab. Nanti dia kata, oh ni mazhab ni cakap ni. Ni mazhab cakap. Tapi sebenarnya mazhab itu adalah ikutan. Kita punya fundamental is still Islam. So actually kalau Islam cakap boleh, actually boleh je sebenarnya. Tapi angle kita. Allah I think maybe kena kena banyak lagi debate, kena banyak lagi maybe dorang ahli-ahli dalam yang buat fatwa ni kena datang juga kat klinik kita, tengok situasi. Because semalam je dah ada keluar artikel kata kadar kesuburan di Malaysia menurun dengan mendadak, paling rendah. Despite PKP, walaupun duduk berkurung kat rumah, okay? So what's happening? So so it's not something nanti kita akan jadi seperti negara yang ramai kurang budak-budak muda. Ya, betul. Kalau beranak dekat Jepun dapat RM30,000 Malaysia. Ya, dapat duit. Dapat duit. So dia terbalik. Even dekat Singapore pun dia dapat insentif ya. So maybe kita kena fight juga untuk dapat banyak lagi pembantuan dari segi keuangan, bukan sahaja keluar duit KWSP sebab tu diorang punya duit anyway. Okay, so maybe kena dapatkan bantuan lagi banyak insentif bagi mereka yang cuba memiliki zuriat kan. So bukan sahaja yang pesakit kanser tapi malah pada mereka yang mencuba TPC. Okay. So ada soalan daripada Miss Syahrizal. Assalamualaikum doktor, macam mana nak tahu lelaki tu subur? Lari sikit daripada topik tapi saya rasa mungkin ini especially mereka yang belum berumah tangga dia tengok lelaki ataupun dia sebagai lelaki, macam mana dia nak tahu dia tu subur ke tak? Ada tak cara selain daripada buat ujian sperma? Okay. Okay, dia ada dua benda Dr. Sally kena faham mengenai lelaki ni kan. Lelaki dia ada satu sifat kejantanan ni lah. Kononnya macam kalau dia punya kita panggil alat sulit tu boleh berfungsi, dia rasa dia subur. Satu. Nombor dua, dari segi kepekatan, kebanyakan air mani dia. Dia rasa dia subur dari segi situ. Tapi kebanyakan pesakit saya yang datang azoospermia, sperm sample 5 mil, sperm sample 5.5 mil, more than 3.5 or more than 2 mil lah. Okay, tapi kalau tanya dari segi lain, bagi saya tak ada, sebab kita nak tengok kesuburan tu dari segi kehadiran gamet. Okay, gamet tu adalah sperm lah. Saya tak boleh kira, kadang-kadang orang, doktor air mani saya sikit je doktor, boleh ke ni kan? Saya letak je setitik, you have like what? Like 30 million of sperm or things like that kan. So that is the pengukur kesuburan. Okay, pengukur kesuburan dari segi lelaki secara total dan titik adalah sperm. So kena buat sperm. Tak boleh kira dari segi alat sulit ataupun dari segi banyaknya air mani tersebut lah. Okay. Itu dari pandangan saya sebagai doktor perubatan lah. So kena check juga. Tapi kalau diorang nak check sebelum berumah tangga, what is your thoughts about it? Boleh? Boleh. Bagi saya boleh, sebab bagi saya menilai diri sebelum memberi kita panggil membawa bencana ataupun bala kepada orang lain ini lebih penting. Sebab tu kalau orang tu datang dekat klinik saya, doktor saya masih lagi bujang, rancang nak berkahwin tahun depan, boleh ke saya nak check sperm? Saya boleh, sebab bagi saya rasa macam benda tu adalah satu keperluan kesihatan. Di mana dia nak check macam infectious disease lah. Doktor saya nak check HIV sebelum saya kahwin. Boleh lah kan? That's one thing lah saya rasa, sebab dalam Islam pun kalau kamu ada kekurangan kena bagi tahu kepada pasangan sebelum angkat nikah, supaya benda tu tidak menyebabkan kamu menipu pasangan. Okay, sewa jadi PU pula aku. Sewa. Memang kena check lah kak. Saya setuju kalau kita check kita kahwin. Habis kalau lah kita ni nanti kan Faizal jadi mak mertua, ayah mertua, bakal. So adakah Faizal akan menyuruh bakal menantu lelaki sila buat ujian sperma? InsyaAllah saya ada menantu perempuan je, anak 2 lelaki kan. Jadi kalau saya sebenarnya bergantung kepada mereka. Kalau mereka nak buat, apa salahnya kan? Sebab kita tak nak mencampuri urusan anak-anak. Tapi the best is buat. Sebenarnya. Suruh buat juga. Bukan untuk kita, untuk kebahagiaan mereka. Kita dah... AMH suruh buat, AMH. AMH kena buat. AMH lah. Kalau nak kahwin dengan anak aku, AMH berapa? Aduh. So bawah daripada kos 10 tak boleh lah
Yes. Forget it. Tak adalah gurau ya, minta maaf. So itulah I think rawatan ni makin lama makin banyak lagi advancement dan kita tak tahu what to expect kan. So sometimes kita tak boleh nak terlampau cepat sangat teknologi sampai data terlalu banyak kita tak tahu nak buat macam mana kan. Betul. Kadang-kadang Okay, kita ada so teknologi, kita tak guna pun tak boleh juga Dr. Sally kan. Jadi yeah, masa kita tak yeah. tahu nak halakan kat mana, kita macam tidak menggunakan teknologi ataupun ilmu yang kita ada. So dari segi field oncofertility ni ke arah mana yang Faizal rasa we are heading to? Okay. Are we too slow? Are we too backwards compared to other countries macam Vietnam? I think they are more advanced. I mean, or like macam kalau kita nak compare dengan Singapore, okay lah fine. How about Vietnam, Myanmar? I think Vietnam they are more advanced in fertility. Okay. So kalau masa saya start oncofertility journey at 2019 macam tu, I was shocked. Kita ni 10 tahun ke belakang. Even Indonesia pun ke depan, even Vietnam pun ke depan, even Filipina pun ke depan. So, bila jadi macam tu, saya punya fikir, apa yang menyebabkan kita lacking? The lacking of us is awareness, and in fact, kita punya reproductive ni, bagi saya, reproductive field ni kita tak muafakat, and then kita tak tahu hal tuju kita ni ke arah mana. That's why bila saya balik, diberi mandat sebagai wakil Malaysia dalam ASFP, saya tengah aim untuk make sure yang semua pusat reproduktif termasuk Sofia sendiri akan ada macam memberi rawatan kesuburan kat pesakit kanser setakat apa yang Sofia mampu lah. Contohnya boleh buat embryo, boleh buat usai. Kalau OTC kalau tak dapat buat, refer ke Sanford, refer ke because that is the most thing. That's why our aim is to make sure that all the center in Malaysia ni boleh buat rawatan kesuburan untuk memastikan implementation tu okey. Saya target 2024 kita dah ada data untuk oncofertility dan kita akan host Asian Society of Fertility Preservation punya congress or things like that to improve the awareness among all. Yeah, it's very important. And then kita kena include je hematology, oncology, tarik dorang semua. So that kita lebih menyeluruh MDT tu lagi kuat lah. Betul. So basically kita ada dalam maybe around 5 minutes more to go. Maybe Dr. Faizal boleh rumuskan, boleh bagi kata-kata semangat dan juga kata-kata nasihat kepada TTP kita semua. Okay. Untuk TTC semua yang ada kanser yang bukan kanser pun, bagi saya bila kita buat rawatan kesuburan, of course semua orang nak dapat zuriat. Okay? Doktor sendiri macam saya dengan Kak Sally ni, bila kita buat rawatan kesuburan, tak kira siapa pesakit kita, doa kita sama. Kita make sure apa yang kita buat tu dirahmati, kita boleh bantu pesakit dan outcome tu nak bagus. Tapi tak semua Allah bagi benda tu secara total. Allah bagi sikit-sikit kadang-kadang. Yang tak ada telur, tiba-tiba baru ada telur. Yang ada telur baru ada fertilization. Okay. Jangan compare diri kita dengan orang lain kerana kita itu berbeza daripada orang lain. Okay. Dekatkan diri kita dengan rawatan ni, enjoy the journey of treatment. Because bagi saya, bila you enjoy, you positif, insya-Allah Allah balas benda yang baik. Fikir yang baik-baik sahaja. So jangan putus asa kerana saya, Dr. Sally dan kawan-kawan di reproduktif sentiasa bersama anda untuk sama-sama membantu rawatan kesuburan. Because bagi saya, tak semua nak buat reproduktif kan Kak Sally, sebab kita ni macam hari-hari bekerja, hari-hari kita akan kontak pesakit kita, hari-hari kita tanya khabar, hari-hari kita akan update pesakit kita mengenai embryo dan sebagainya. Hari tanya dah ambil beta ICG ke belum, berapa beta ICG, dah masuk ubat ke belum, kalau dah beta ICG dah positif lah. That kind of thing that kita memang sangat close with our patient. So saya rasa tak ramai yang diberi anugerah untuk menjadi reproductive doctor. So kami di sini memang salah satu kita panggil doktor kiriman Tuhan untuk membantu pesakit-pesakit TTC. Saya sebenarnya tak sangkalah dapat bersama dengan IG dengan Dr. Sally sebenarnya, sebab dulu saya nampak Dr. Sally ni masa saya training tu, oh ni Kak Sally ni, wah daripada Usin dah masuk Sanford macam tu kan. So terima kasih banyak-banyak pada malam ni dapat berkongsi ilmu bersama dengan TTC semua. Okay? Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita pada malam-malam Sabtu ni. Patutnya dah balik kampung Dr. Faizal. Tahun ni okay, kalau esok ada OR. Ada kutip telur? Ya, ada kutip telur esok. InsyaAllah. Okay. Macam mana nak contact Dr. Faizal? Okay. Boleh contact saya melalui IG saya Dr. Faizal _IVF ataupun boleh ambil appointment di Sanford
medical center saya dah start 1 bulan Oktober hari tu, dan juga di UKM sendirilah. So mana-mana pun saya tak kisah. Niat tu hanya untuk membantu. So terima kasih banyak-banyak Dr. Sally. Okay, terima kasih Dr. Faizal. InsyaAllah satu hari nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, so semoga perkongsian ini bermanfaat dan kita akan simpan dekat dalam IGTV. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bye. bye.